disenaraikan oleh FDIC sebagai bank komersial ke-14 terbesar di Amerika dengan aset bernilai $229 bilion dan jumlah deposit sebanyak $104 bilion. Namun seperti Silicon Valley Bank dan Signature Bank, majoriti deposit yang bernilai lebih $250,000 yang diraih oleh First Republic Bank tidak diinsyuranskan. Ini mencetuskan kebimbangan pendeposit mengenai risiko bank tersebut gagal bertahan, maka pendeposit berkemungkinan besar akan kehilangan semua wang mereka. Kebimbangan itu memuncak apabila bank tersebut melaporkan pendeposit telah mengeluarkan lebih $100 bilion daripada simpanan semasa krisis Bank Amerika Syarikat yang berlaku sepanjang April lalu. Mulai Isnin, kesemua 84 cawangan First Republic Bank di 8 negeri seluruh negara akan dibuka sebagai JP Morgan Chase Bank. First Republic Bank mengumumkan pelan untuk meratifikasi krisis berbangkit dengan menjual aset tidak menguntungkan, menjual hutang berfaedah rendah yang dikeluarkan serta menghentikan 7,200 pekerjanya menjelang akhir 2022. Pengumuman itu disambut dengan sentimen skeptikal oleh pelabur yang merujuk kepada pengalaman Citigroup Bank dan Bank of America yang memerlukan masa yang panjang untuk pulih daripada krisis kewangan pada 2008. Perdana Menteri New Zealand Chris Hipkins memberi pandangan supaya New Zealand bebas daripada monarki Britain dan membentuk sebuah republik. Dalam masa yang sama, beliau masih berpendirian bahawa kerjasama dua hala New Zealand United Kingdom terus dipertingkat. Ideally, I think, in time, New Zealand will become a fully independent country. We'll stand on our own 2 feet in the world, as we by and large do now. I don't think that swapping out the Governor-General for some other form of head of state is necessarily an urgent priority right now, though. Hipkins berkata soal merubah sistem negara kepada republik itu bukanlah keutamaan buat masa ini. Namun beliau percaya perbincangan mengenai soal kedaulatan negara tersebut wajar digiatkan oleh rakyat untuk pertimbangan kerajaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sebelum berangkat ke United Kingdom untuk menghadiri istiadat pertabalan Raja Charles III. This evening I'm flying to the UK for the coronation of King Charles III. As I've previously said, trade and securing improved trade access for New Zealand exporters has been a foreign policy priority for me this year, and it will be a focus ahead of my visit, ahead of the coronation itself. The UK is one of our closest trading partners, and our free trade agreement with them is a gold standard agreement. Hipkins memaklumkan akan bertemu Perdana Menteri UK Rishi Sunak bagi membincangkan mengenai perdagangan bebas serta konflik di Ukraine. Malaysia naik 6 anak tangga kepada kedudukan 113 dalam Indeks Kebebasan Media Dunia 2022 yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders. Kementerian Kesihatan mengesahkan ubat batuk guainifishin sirap (TG sirap) yang dikesan mengandungi bahan melebihi had yang dibenarkan tidak berdaftar di Malaysia. Kerajaan bersetuju memberi peruntukan sejumlah RM1 juta masing-masing kepada Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC dan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap individu yang disabitkan dengan kesalahan termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhak membuat permohonan untuk mendapatkan pengampunan. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taufiq Hasan mengesahkan bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa sudah memaklumkan hasrat untuk menyertai PAS. Polis Kelantan merekodkan 586 kes kemalangan dalam Ops Selamat 20 sempena Hari Raya Aidilfitri bermula 20 hingga 27 April lalu. Satu pertempuran membabitkan kumpulan pendatang dan polis Peru meletus di kawasan sepadan Tacna dan Chile. Puting beliung dan ribut kuat melanda Palm Beach Garden, Florida mengakibatkan kemusnahan teruk di kawasan tersebut. Perdana Menteri New Zealand Chris Hipkins memberi pandangan supaya New Zealand bebas daripada monarki Britain dan membentuk sebuah republik. Seramai 19.72 juta pengundi berdaftar selesai menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam proses pungutan bersejarah mengenai pindaan perlembagaan di Uzbekistan. Sekian Buletin Awani, saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.
Jawatankuasa Kabinet mengenai kesesakan jalan raya akan mengadakan mesyuarat pada Selasa yang turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook. Isu bekalan gula di Pantai Timur akan dijawab Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengadakan sidang media Bulan Pemutihan dan Ops Kesan Kebangsaan 2023 di Ibu Negara pagi Selasa. Produktiviti buruh dan langkah mengimbangi gaji serta tekanan majikan akan dibincangkan bersama pengasas bersama industri Sunat dalam Niaga Awani. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Awani bersama saya Najib Arif dan malam ini kita memberikan satu pengiktirafan pada hari yang kita sambutkan pada hari ini, Hari Pekerja di Malaysia. Ramai yang cuti, ramai yang meraihkannya dan juga ramai yang membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pekerja di Malaysia. Realiti semasa serta dasar yang diperlukan untuk bergerak ke hadapan dari segi penambahbaikan dalam segenap ruang lingkup berkaitan dengan pekerja di Malaysia. Pagi tadi juga ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkisar dengan sambutan Hari Pekerja menyentuh banyak perkara. Dan antara yang disentuh adalah bagaimana untuk kita melihat sektor yang mempunyai produktiviti yang tinggi namun gaji masih rendah. Ini antara perkara yang disentuhkan. Dan itu juga menjadi pembuka bicara saya pada malam ini sebelum kita melihat kepada pekerjaan masa hadapan. Apa yang kita perlukan dari segi persediaan dan juga apa yang kita perlukan untuk memastikan majikan juga bersedia dan juga dasar terus menyokong. Saya nak mengenalkan panelis kita pada malam ini, ada 3 orang pada malam ini. Pertama sekali di sebelah saya iaitu Muhammad Effendi Abdul Ghani, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Di sebelah sana tidak asing lagi Profesor Mahdi Dr. Muhammad Yusof Saadi, Ketua Program Eksekutif The Future, dan di hujung sana kita ada Faizal Ridwan iaitu Perunding Pembangunan Sumber Manusia. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Selamat Hari Raya, masih belum terlewat Hari Raya. Sebab tu agak berwarna-warni sedikit malam ni di set kita ni. Kita nak mulakan dengan ucapan Perdana Menteri pagi tadi. Ada banyak perkara disentuhkan, termasuk juga peranan besar yang harus dimainkan oleh MTUC, QPAX dan MEF dan sebagainya. Tapi pagi tadi juga disentuhkan tentang aspek bagaimana produktiviti itu ada kalanya sudah dilihat meningkat. Tetapi soal gaji itu mendata ataupun belum disaksikan kenaikan bagi MTUC sendiri. Mungkin ini adalah perjuangan berpanjangan MTUC sendiri. Bagaimana untuk diangkat hari ini sebelum kita melihat dasar yang perlu menyokong kepada